بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل حزنا إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas untuk bacaan kitab hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kitab Riyadhus Salihin. Di antara kitab yang banyak, Masya Allah, orang yang menaji kitab ini, dan banyak dikira di antara kitab yang paling banyak print selepas Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas ini untuk bacaan kitab Riyadhus Salihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita untuk sampai khatam kitab ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita sudah sampai pada hadis nombor 8. Hadis nombor 8 pada bab Al-Mujahadah. Bab Al-Mujahadah, hadis nombor 8 daripada bab Al-Mujahadah. Nah, 8, 9 sudah selesai. Nah, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alaihi Muhammad. Hadis nombor 10, maaf, minta maaf. Hadis nombor 10. Bismillahirrahmanirrahim. وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحديث العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. سيدنا أنس رضي الله عنه رواية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة. Apabila orang kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 benda yang akan mengikut badannya. Setelah mengikut badan dia sampai kubur itu, ada 3 benda. Ahluhu, ahlinya, orang yang mengangkat jenazah. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu. Kenapa hartanya? Sebab belum lagi dibumikan, belum lagi orang uruskan untuk ambil miras-mirasnya. Maksudnya harta-hartanya dibagi-bagi pada anak keluarga, belum lagi. Orang biasanya bumikan dulu, kemudian dibagi-bagikan pada duit dan harta. Wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u isnani, kemudian adalah 2 benda akan balik. Wa yabqa wahid, dan tinggalkan 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, balik adalah keluarganya dan hartanya. Keluarganya lepas sudah dibumikannya akan balik dengan hartanya. Sebab apa? Sebab apabila keluarganya balik, kira harta itu hak milik kepada keluarganya. Itu maksud yarji'u isnani. Yarji'u ahluhu wa maluhu, ahlinya dan duitnya. Sebab duitnya sudah jadi jadi miras kepada kepada keluarganya. Wa yabqa amaluhu, dan tinggalkan amalannya. Ini yang akan bawa sekali, akan pergi sekali. Dalam kubur itu adalah amalannya. Yang kita faham pada hadis ini, apa yang kita ada di dunia ini semua akan tinggalkan. Tidak akan membawa apa-apa. Tidak akan membawa manfaat pada kita. Kerja, pangkat yang besar, orang yang khidmat banyak, orang masyarakat yang kenal kita ramai, semua itu tidak akan membawa manfaat kepada kita. Yang akan ada adalah amalan kita. Apa yang kita lakukan, itu yang akan ada manfaat.
Selain pada itu tidak ada. Semua tak ada manfaat selain pada amalan kita. Jadi kalau kena tengok apa amalan yang kita lakukan. Amalan kita macam mana? Amalan yang baik supaya kita insya-Allah habisan yang baik ataupun wal-iyazubillah. Jadi semua benda ni kita kena hati-hati. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti mana sebut apabila orang bani seperti mana dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hartanya, keluarganya akan balik, yang akan tinggal apa? Yang akan tinggal satu, iaitu amalannya. Falyanzur kullu wahid minna, maka setiap orang pada kita adalah lihat bagaimana amalannya. Maka setiap orang pada kita lihat bagaimana amalannya. Apa yang dia lakukan pada amalan? Adakah amalan ini amalan yang baik ataupun tidak? Adakah amalan ini akan membantunya di masa alam barzakh ataupun tidak? Di alam dalam kubur itu akan membantunya ataupun tidak? Sebab kubur itu adalah stesen yang pertama selepas hidup. Adalah stesen yang pertama selepas hidup adalah kubur. Pemungkin maka maybe adalah kubur itu jadi raudhah min riyadil jannah. Mungkin dia jadi raudhah min riyadil jannah. Maknanya macam sebahagian pada syurga. Ada yang baik dalamnya. Dan boleh jadi hufra min hufar niran. Boleh jadi satu lubang yang daripada apa? Daripada neraka wal-iyazubillah. Yani di dalamnya adalah azab dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Falyanzur kullu wahidin minna, maka setiap orang daripada kita ini tengok apa yang dia lakukan pada amalan, adakah amalan itu akan membantunya ataupun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pada kita semua husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. الحديث العاشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. نعم. daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum, syurga lebih dekat kepada kalian daripada aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, daripada apa? Tali terumpah, yani na'lihi yang pakai kan, yang dipakai, na'lihi wan naru mislu dhalik, dan juga adalah neraka seperti itu. Yani tengok pada amalan juga, pada amalan kita, orang yang mengamalkan yang baik, insya-Allah dia akan dekat pada syurga. Dan juga adalah neraka pun adalah, jika orang yang tidak pun adalah bahaya. Maksud pada bab ini, pada hadis ini, untuk orang berhati-hati pada amalannya. Kemungkinan pada amalan ada yang memasukkannya ke syurga, dan ada pada amalan yang masukkan pada neraka wal-iyazubillah. Maka kita kena tengok pada amalan yang kita dilakukan, apa yang pada setiap amalan. Setiap orang adalah kena lihat pada amalannya, adakah amalannya membawa keridaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, adakah amalannya mengikut pada syariat ataupun tidak. Itu adalah benda yang penting yang setiap orang kena fikir sebelum melakukan pada setiap amalan. حديث seterusnya, حديث الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه. Daripada Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadim Rasulullah SAW, orang yang khidmat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa min ahli suffah radhiyallahu anhu, daripada ahli suffah. Apa itu ahli suffah? Ahli suffah itu adalah satu kumpulan daripada orang miskin yang duduk dekat sebelah pada rumah baginda Nabi Muhammad SAW di zaman dahulu. Kalau kita tengok sekarang, di maqam baginda Nabi Muhammad SAW, katalah al-muwajaha, maknanya tempat kita lalu untuk nak salam. Dari sebelah belakang itu adalah ada satu tempat dipanggilkan apa?
panggil tempat ahli suffah. Sampai sekarang masyhurlah tempat itu. Tempat itu adalah dulu orang yang miskin, orang yang Rasulullah SAW jaga badannya. Maksudnya apa yang Nabi SAW dapat pada makanan minuman, Nabi SAW kongsikan dengan orang itu. Jadi orang itu panggil ahli suffah. Jadi sahabat itu Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang khidmat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dia salah seorang daripada orang itu. Kata berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW fa'atihi biwudu'ihi. Dulu saya tidur dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tidur di kawasan Nabi Muhammad SAW. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Dan kemudian dia membawa, maksud itu di tempat, dan dia membawa kepada baginda Nabi Muhammad SAW air untuk wuduknya. Wa hajatihi, dan apa yang keperluan badan Nabi Muhammad SAW, apa yang dia perlu. Faqala salni. Nabi Muhammad SAW kata pada sahabat itu Firas Rabi'ah bin Ka'ab, kata padanya, salni, tanya aku. Faqultu as'aluka murafaqataka al-jannah fil jannah. Sahabat itu minta apa? Tak minta duit, tak minta harta, tak minta adalah benda banyak-banyak. Minta satu je pada Nabi SAW. Apa dia minta? Dia minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya nak ada sekali denganmu ya Rasulullah di syurga. Itu saja. Faqala awa ghaira dhalik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya padanya, adakah lain pada itu? Nak apa-apa lain pada itu? Qultu huwa dhaka. Qultu huwa dhak. Dia sahabat itu kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sahaja ya Rasulullah. Tak ada benda lain. Ini sahaja. Qal, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata padanya, fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Rawahu Muslim. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata padanya, fa'a'inni ala nafsika. Fa'a'inni, bantuku dengan ala nafsika bikathrati sujud. Bantu untuk kamu dapat benda ini adalah dengan apa? Dengan lawan nafsu dan banyak pada apa? Kasratus sujud. Membanyakkan adalah salat maksudnya. Kasratus sujud, banyak sujud adalah maksudnya solat dekat situ. Membanyakkan solat. Solat qiyamul lail, solat menjaga solat qiyamul lail, itu adalah fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Orang apabila nak solat qiyamul lail, dia mujahadah nafsunya sebenarnya. Nafsu nak tidur, nak rehat, tapi dia bangun untuk solat qiyamul lail. Lawan nafsunya. Kasratus sujud ini adalah membanyakkan bangunkan malam dan solat. Itu adalah di antara benda yang akan bantu kita jadi pada ahli syurga insya-Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana di masa itu di masa qiyamul lail adalah adapun tahajud itu semua orang tidur. Tapi kita bangun munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis adalah Allah Subhanahu wa taala akan menerimakan doa hamba-Nya. Adalah dalam hadis, fahal mustaghfir fa astaghfirullah. Adakah ada orang yang minta taubat, aku taubat atasnya? Adakah ada orang minta hajat, aku tunaikan hajatnya? Allah SWT tunaikan hajatnya, ya Allah. Jadi itu adalah masa yang terbaik untuk kita apa? Untuk kita doa pada jawful lail, tengah malam. Subhanallah. Fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujud. Allahumma ja'alna mimman yuqimus salah. Daripada, ya Allah, jadikan kita daripada golongan orang yang membangunkan solat dan berikan solat dengan betul, dengan istiqamah, ya Allah. الحديث الثالث عشر عن أبي عبد الله. نعم، بسم الله. عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. Adalah seorang sahabat namanya
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang sahabat dipanggilkan Abi Abdullah atau Abu Abdurrahman. Ada yang kata namanya Abu Abdullah ataupun Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Namanya Thauban. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Radhiyallahu anhu. Thauban itu adalah sahabat itu berkata, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia dengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasrati sujud." Alaika bikasrati as-sujud. Membanyakkanlah bersujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka Allah biha darajah. Sesungguhnya setiap kali kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sujud ini kamu akan dapat menangkatkan darajat kamu satu darajah. Wa hatta anka biha khati'ah, dan menampunkan pada satu dosa daripada dosa kamu. Satu kesalahan akan menghilangkan. Subhanallah. Dengan apa? Dengan sujud. Alaika bi kasrati sujud. Ini pun hadis adalah mengajarkan kita untuk tunaikan adalah solat dan membanyakkan solat. Ini adalah di antara kelebihan. Allah, maknanya kita faham pada hadis ini as-salat, solat itu adalah salah satu untuk dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. أعني عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. Dunia setiap kali kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darjat kamu. Wa hatta anka biha khati'ah, dan mengampunkan dosa. Naam, subhanallah. Ini adalah pada benda yang penting dalam hidupan kita. Fi ladzah, ada rahasia ataupun ada benda yang sedap sangat dalam solat qiyamul lail. La ya'rifuha illa man zaqah. Tidak kenali selain pada orang yang pernah rasa. Adalah qiyamul lail. Subhanallah. Solat tarawih adalah kira di antara solat qiyamul lail juga. Azkur, saya ingat di masa kita dekat Syria adalah solat qiyamul lail, solat tarawih yang kita tunaikan di Syria dulu adalah imam baca satu juzuk. Kebanyakan pada masjid-masjid dekat sana membaca satu juzuk. Satu hari satu juzuk. Subhanallah. Setiap hari dia baca satu juzuk. Yang saya baca, kita jadi makmum dekat sana contoh, di masa kita dengar imam itu membaca Al-Quran satu juzuk, tak ada rasa penat, rasa macam bila nak habis imam ni dah lama sangat. Sebab kita sendiri pergi ke masjid itu untuk nak dengar bacaan satu juzuk. Subhanallah, wallahi. Ada kadang-kadang kita pergi solat di masjid lain, macam contoh masjid itu cepat habis dan sebagainya. Rasa subhanallah tak apa-apa. Rasa subhanallah macam cepat sangat dan sebagainya. Apabila saya subhanallah datang ke Malaysia, saya ingat tahun 2010, 2009. 2009 kali pertama jatuh jadi imam dekat sini. Kita mula solat qiyamul lail, mula solat tarawih. Bada'na fil Baqarah. Kita mula dengan surah Baqarah. Apabila mula dengan surah Baqarah, yani saya baca, orang tu kata jangan lama sangat. Jadi saya baca setengah muka. Setiap rakaat setengah muka awal-awal. Awal mula macam tu. Setengah muka baca. Kemudian orang kata, Syekh, lagi pendek. Lagi pendek. Baik. Jadi satu muka surat buat dalam 3 rakaat. Lagi pendek. Tak apa, Syekh, kita ada program lepas ni. Kebetulan waktu tu saya kerja dekat rumah anak yatim di masa itu. Jadi orang tu ada program, ada urusan. Jadi kita buat kurang pada itu. Alhamdulillah, orang guru yang menjaga tempat itu, alhamdulillah dia orang yang nak juga solat 20 rakaat. Bagus tak minta saya solat juga 8 rakaat. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Yang maksud pada bab ini nak cepat-cepat. Tayyib, kita dalam majlis seperti itu, kita sudah duduk cakap, dah duduk makan, dah duduk cakap banyak, lama dan sebagainya. Untuk solat lebih 10 minit tak boleh ke?
Bagilah untuk solat lebih 10 minit. Subhanallah. Jadi di antara benda ni dah dapat dekat situ perbezaan tentang bab ini. Laisa ma'na hada, jangan faham pada saya salah. Nabi alaihi salatu wassalam, jika dia dengar dalam solat, dia dengar ada anak yang menangis, ha? Atau ada orang yang tua ramai seperti itu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif. Jadi kalau dengar anak menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yukhaffif solat. Apa maksud? Yang ini akan ringkaskan solat itu, tak panjangkan. Wahadi sunnah, ini adalah sunnah. Kalau imam dengar adalah suara budak menangis contohnya, dia ringkaskan solatnya. Baca surah pendek, tak baca surah panjang. Dan juga imam kena raikan orang yang belakangnya. Adakah semua semangat kuat untuk nak solat? Wala yahaq lil imam al-itala, tidak boleh imam untuk memanjangkan solatnya, ha? Lebih pada yang muta'araf alaih. Yani macam sekarang orang tahu baca paling banyak satu muka surat contohnya dalam solat biasalah. Tapi imam tu nak baca contohnya, nak baca tiga muka surat dalam solat maghrib. Tak sesuai. Tak boleh seperti itu. Ada adalah masyaqqah, ada kesusahan kepada makmum. Kecuali kalau dia sudah maklumkan pada makmum. Yahaq lahu dhalik. Boleh dia buat seperti itu. Tapi dia sekarang contoh solat asr. Tiba-tiba dia nak baca, contohnya dalam solat asr, dia nak baca surah Al-Mulk semua dalam rakaat pertama. Tak boleh. Seperti itu. Kenapa dah panjang sangat? Yang ni sekadar satu muka mungkin pun kira panjang. Tapi buat masih lagi boleh. Tapi sampai dua muka setengah, itu banyak sangat. Jadi pada bab ini pun kena raikan pada bab ini. Subhanallah. Al-Muhim, yang penting dalam bab ini, uh, hadis ini mengajakkan pada kita untuk solat, membanyakkan solat, tunaikan solat, solat qiyamul lail, solat hajat, solat sentiasa setiap. Nabi alaihi salatu wassalam apabila dia nak sesuatu, pada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak sesuatu benda, Nabi alaihi salatu wassalam yarka'. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat, minta pada Allah Subhanahu wa taala, yusalli wa yatlubul hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ajar juga bagaimana tentang solat hajat. Adalah orang solat yuhsinul wudu, dia berwudu betul-betul, kemudian yusalli rakaatain, solat dua rakaat, la yuhaditsu fihi ma nafsah, tidak ada cakap apa-apa dengan dirinya, maksudnya fokus dalam solat betul-betul. Kemudian apabila dia habis solat, dia angkat tangan dan doa Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan beri hajatnya. Baik, subhanallah. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, hadis yang penting. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. اللهم صل على نعم. Hadis ini daripada Abi Safwan Abdullah ibni Busrin, Naam, Al-Aslami radhiyallahu anhu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik daripada manusia, man tala umuruhu, siapa yang panjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Subhanallah. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Bagaimana kalau seorang manusia itu adalah orang beriman juga? Adalah dalam bab ini afdal, ahsan, lagi baik orang yang beriman, yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa hasuna amaluhu, amalannya yang baik. La yaghtarul mar', jangan adalah orang dia rasa, oh saya ni orang baik, sudah buat macam-macam, dah bawa tolong rumah anak yatim, dah tolong rumah buat masjid, buat itu, buat ini. Jangan, hati-hati.
Sebab al-a'malu fi khawatimiha. Amalan-amalan adalah menengok pada habisannya bagaimana. Bukanlah adalah oh saya baik, buat semua baik, bagus. Tak, cukup sebut Alhamdulillah, sebut syukur kepada Allah. Ha, buat ini kerana Allah, bukan kerana orang kata kamu orang baik, kamu tu sudah buat banyak. Untuk bukan kerana orang kata oh orang ni bagus sangat dia dah buat macam-macam. Jadi kita kena kena hati-hati. Sebab kita tidak tahu adakah ini akan berterusan sampai hujung hidupan kita ataupun akan berubah wal-iyazubillah, na'udzubillah min zalik. Jadi nak jadi daripada golongan yang terbaik daripada manusia, jadilah orang yang apa, yang amalannya baik. Dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberi apa, umur yang panjang kepada badannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita untuk hadir pada kelas pada hari ini. Semoga apa yang kita kongsi dengan semua ada manfaat biiznillah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya terpaksa kena berhenti dekat sini insya-Allah. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan pada diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan kita adalah untuk banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengingatkan untuk diri kita mujahadah nafsu kita, lawan nafsu, lawan syaitan, untuk apa, untuk kita jadi adalah daripada golongan orang yang qiyamul lail, yang sentiasa adalah solat qiyamul lail. Uh, Walaupun sebanyak 2 rakaat sebelum tidur. Sudah solat isya, solat 2 rakaat seterusnya lepasnya. Selain pada sunat, contohnya solat 2 rakaat ataupun niat sekali pun boleh, tidak ada masalah. Tapi asalkan buat, dah bangun tidur nak solat subuh, dah siap, dah ambil wuduk semua, solat 2 rakaat, cuba usaha untuk bangun sebelum subuh walaupun 10 minit. Solat 2 rakaat, kemudian adalah solat sunnah subuh, kemudian solat subuh. Ini semua adalah benda yang baik yang kita kena usaha untuk lakukan. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala bantukan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pada golongan orang yang soleh, orang yang beramal insya-Allah dengan apa yang dia belajar. Amin ya rabbal alamin. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.